Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati pengurusi surau, Tuan Imam, tuan-tuan haji, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya, muslimin dan muslimat yang berbahagia sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kerana masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyambung kehidupan kita. Dan sebaiknya ketika kita bangun, kita diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, celik saja mata kita daripada bangkit daripada tidur, kita mengungkapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan kehidupan kita pada hari ini, sehari lagi ini, kita diberikan kekuatan untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang sentiasa sedar dirinya itu hamba, sedar yang diri kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terus mempertingkatkan amal, terus memperbanyakkan kebaikan, terus melakukan yang baik-baik. Dan kita diminta meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan kita dan masyarakat sekeliling. Pagi ini saya teringat beberapa perkara yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan. Mungkin bukan tajuk kekeluargaan pagi ini. Nak kongsi sedikit beberapa situasi pengalaman yang kita lalui sejak semenjak hari ini, yang mana jika kita lihat bahawa setelah 1400 tahun lebih kita ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada hari ini tuan-tuan termasuk saya masih lagi dapat merasakan nikmat iman. Apa tandanya rasa nikmat iman? Kita dapat duduk dalam majlis ilmu, dapat duduk dalam rumah Allah yang indah, dapat duduk dalam suasana iman. Sebabnya para sahabat seperti Sayyidina Umar, bila dia berjalan-jalan dengan para sahabat, kemudian dia memanggil sahabat, wahai sahabat-sahabatku, mari kita duduk sebentar. Duduk sebentar untuk mempertingkatkan iman. Duduk berbincang-bincang, bermuhasabah, memberikan tazkirah dengan tausiah, dengan untuk guru mengajar ilmu. Kita menadah kitab, mendengar nasihat, mengambil ibrah daripada Al-Quran. Semua itu adalah antara perkara-perkara yang boleh menambahkan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bekalan yang kita nak cari. Itulah bekalan yang bakal kita nak bawa. Bukan perkara-perkara yang menjadi hiruk pikuk kehidupan dunia yang kita tak tahu hujung pangkal. Yang kita yakin, yang kita diberitahu bahawa matinya anak Adam itu terputus segala amalan, terputus segala-galanya, kecuali 3 perkara yang dia bawa. Antaranya adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah. Bila dia mati dibawa ke kubur itu, semuanya mengikut, tapi satu yang kekal ikut, yang 3-nya adalah balik. Yang ikut ke kubur siapa? Hartanya. Yang ikut ke kubur siapa? Keluarganya. Yang ikut ke kubur siapa? Sahabat-sahabatnya. Yang ikut ke kubur siapa? Amalan-amalan. Yang 3 itu balik semula ke tempat asalnya. Yang kekal bersama kita dalam kubur itu adalah amalan-amalan kita. Setiap kali ada kematian, itu yang kita akan diperkatakan. Pagi ini pun kita nak mengajak diri saya tuan-tuan terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi insan yang bercakap tentu lebih mudah tergelincir. Cakap senang tuan-tuan, nak amal susah. Mendengar senang, berbanding dengan bercakap. Bercakap silap cakap, boleh menyesatkan orang lain tuan-tuan. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan alim ulama telah bersilih berganti, sampai pada hari kita melihat ramainya para pewaris Nabi ini meninggalkan kita.
Dikeliling kita para alim ulama yang alim-alim, yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yang aktif menjalankan tugas-tugas yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah meninggalkan kita ramai, tuan-tuan. Dan mereka ini tidak pernah berhenti bekerja keras untuk mengajak kita sebagai hamba-Nya, sebagai manusia, melaksanakan apa yang Nabi SAW ajarkan. Semangat mereka ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat guru kita, kuliah setiap malam, subuhnya, maghribnya, kuliah duhanya, menguruskan madrasahnya, menguruskan urusan dakwahnya, urusan keluarganya. Namun dia tetap excellent, tuan-tuan. Dia ada masa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bangun seawal-awal pagi. Kita baru sibuk sikit, tuan-tuan, dah letih dah, kan. Baru sibuk sikit masak, kan, malam tumbang, tuan-tuan. Baru sibuk sikit tebas kebun, tebas rumput, malam dah terbaring. Sibuk berniaga sikit pasal malam tu, pasal malam duduk kat pasar, malam penat. Alim ulama ni bekerja siang malam, namun dia konsisten, tuan-tuan. Itu contoh yang Nabi ajarkan kepada kita adalah para ulama yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Kenapa? Kerana dia menunjukkan kerja-kerja seperti mana Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Kita tak nampak, mereka ni nampak dengan mata hati, dengan apa yang diperlihatkan melalui ajaran Nabi SAW. Atas mana inilah kita lihat Islam tersebar ke seluruh dunia, daripada Makkatul Mukarramah, Madinah, sampailah ke Nusantara, kan? Sampailah ke kita di Seri Tanjung, ke Rincing, ke Bangi, ke mana-mana, ke Ceruk Malaysia ini, kan? Daripada itulah kita mengenal Islam. Dan Islam merupakan 1/5 penduduk dunia. 1/5 penduduk dunia, yang jumlahnya 5 bilion umat. Itu bilangan umat manusia, secara kasarnya. Sementara negara kita, di negara Malaysia ini, kita merupakan penduduknya adalah orang Islam. Sedangkan raja-raja kita orang Islam, pemimpin kita orang Islam, perlembagaan negara kita meletakkan Islam sebagai agama resmi. Semua itu adalah impak daripada kerja-kerja dakwah mereka yang terdahulu. Cuma kita kena teruskan, jangan berhenti. Namun sejak akhir-akhir ini, kita diperlihatkan, dipertontonkan dengan umat Islam berhadapan dengan pelbagai musibah, pelbagai persengketaan, pelbagai ujian. Dengan limpah kasih sayang Allah Ta'ala, kita berhadapan dengan pelbagai itu, yang matinya ramai, yang berperangnya, berbunuh-bunuhannya ramai, yang kena bencananya ke negara Islam je. Di Indonesia tu, kalau setakat malapetaka bencana alam tu, Indonesia tu berkali-kali. Yang matinya bukan satu, bukan dua, beribu-ribu kali. Tsunami-nya berapa ribu orang yang meninggal dunia. Yang kena taufan orang Islam, kan? Ni kita, negara kita yang kena banjir lagi, kan? Musibah-musibah ini terus melanda kawasan-kawasan umat Islam. Namun dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi wujud, tuan-tuan. Islam masih lagi wujud. Belum lagi turun musibah-musibah yang meranapkan seluruh umat Islam, seperti yang berlaku pada zaman-zaman Nabi yang terdahulu. Zaman Nabi Nuh AS ranap habis, tinggal Nabi dengan pengikutnya. Kita tidak, tuan-tuan. Surau masih tegak lagi, masjid masih ada lagi. Sebetulnya semalam kami pergi ziarah sahabat kami di kampung Sungai Dui yang terkesan dengan kepala air, tuan-tuan. Malam itu penceramahnya sedang berkuliah maghrib, kan? Tiba-tiba air datang, semua terkabur lagi, tuan-tuan, kan? Terkabur lagi. Imam tu ceramah tu lari masuk dalam kereta pun tak sempat nak keluar kereta, tuan-tuan. Kereta pun sekejap, dalam 20 minit air dah penuh takat ni, kan? Dia keluar pada kereta pun ikut cermin tingkap, tuan-tuan. Sampai sekarang kereta penceramah tak boleh balik lagi, rosakkan air, kan? Itu baru hujan kecil, tuan, bagi air yang sedikit, kan? Kita dah kelam kabut, tuan-tuan, ya? Berapa kerosakan yang Tuhan tunjukkan. Tu nilai yang kita kumpul. Rupanya banyak harta dunia yang kita kumpul, tuan-tuan.
Bila dikumpulkan dah rosak, bila dikumpulkan baru tahu ini nilai harta dunia yang kita cari, yang kita kumpulkan. Bila diganti balik baru tahu mahal. Sedangkan semua itu adalah nilai dunia yang akan ditinggalkan. Sanggup cari ganti dia, kan? Kapet rosak cari ganti, PA sistem rosak cari ganti, kipas rosak cari ganti, kereta rosak cari ganti, pinggan mangkuk rosak cari ganti. Amal yang rosak kita ganti tak tuan-tuan? Zikir kita yang tak sempurna kita ganti tak? Saya cakap untuk diri saya tuan-tuan, saya masuk hari Ahad pagi kerana ziarah kawan saya. Tengok rumah tak ada. Tuhan bagi hartanya habis macam tu, tapi dia senyum. Dia tahu ini dugaan. Ini kekuatan orang Islam tuan-tuan, imannya kuat. Tapi harta kita boleh ganti tuan-tuan. Ramai orang bantu, berbondong-bondong. Semalam berbondong-bondong datang Masjid Sungai Lui, datang berkontainer datang barang. Hantar air, hantar beras, hantar biskut, hantar itu. Tapi tak ada orang yang hantar amal tuan-tuan. Ini nak muhasabah pagi ni. Tak ada orang yang boleh hantar amalan untuk gantikan amalan kita yang hilang tuan-tuan. Dan kita lihat berapa ramai orang yang dalam suasana kritikal macam tu yang jaga amal. Tak jaga tuan-tuan. Buat kerja cuci, kan? Tuan dah bagi musibah yang begitu dahsyat, kan? Amal tak jaga tuan-tuan. Sembahyang tak jaga. Alasan air tak ada, alasan lumpur, berbagai alasan. Ilmu dia diajar oleh tok guru bahawa amalan wajib dilaksanakan dalam apa juga keadaan. Tak boleh sempurna dengan berdiri, kita duduk, kita boleh baring. Tak ada air, kita tayamum. Hatta dengan air yang sedikit, air embun pun kita boleh menggunakan untuk. Semua sudah diajarkan oleh tok guru kita tuan-tuan. Harta dunia boleh diganti. Ramai orang datang ganti tuan-tuan. Dengan mata kepala saya sendiri melihat bagaimana kawan-kawan kita menggantikan harta kawan-kawan kita yang hilang. Rumah yang hanyut itu pun insya-Allah akan ada yang menggantikan. Tetapi amalan kita yang tertinggal, sembahyang kita yang tertinggal, siapa nak ganti? Puasa kita yang tertinggal, siapa nak ganti? Anak-anak kita nak ganti. Bila ada kematian di kampung-kampung, lepas mak bapak meninggal, datanglah anak jumpa kita tu imam. Tok, saya nak bayarkan fidyah mak saya, nak bayarkan fidyah arwah ayah saya, fidyah tinggal puasa ni. Bolehlah bayar macam tu, tetapi tak boleh selesai tuan-tuan. Yang bayar fidyah tu adalah puasa yang tertinggal, yang tertunggak. Tapi puasanya tetap kena diqada. Sembahyang tak boleh difidyahkan, sembahyang wajib diqadakan. Siapa yang nak qadakan sembahyang kita tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Amalan perlu kita sendiri yang melaksanakan. Ibadah-ibadah perintah Allah Ta'ala ni kita sendiri yang menjadi tanggungjawab untuk mengamalkan amalan itu. Saya bercakap untuk diri saya tak melihat orang lain tuan-tuan. Hari ini kita kena terus beramal, kan? Amalan yang berkualiti, bukan amalan yang sekadar nak menunjuk tuan-tuan. Kita tengok ramai orang nak beramal sekadar tolong orang sikit, cuci rumah sikit, nak tunjuk kat orang dia dah buat kerja, lepas tu marah orang lain. Ini semua orang yang rosak, kan? Orang yang iman entah ke mana, dunia pun entah ke mana, kan? Sentiasa menuding jari mencari kesalahan orang lain. Ini penyakit yang melanda kita pada hari ini. Maka hujan-hujan yang datang ini, kan, kita lihat Islam masih lagi tidak rosak. Yang rosak adalah penganutnya. Islam tidak pernah rosak tuan-tuan. Penganutnya sahaja yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Walaupun tok guru kita silih berganti, para alim ulama kita silih berganti. Yang lama meninggalkan kita, bangkit yang baru. Cuma nilainya tak sama tuan-tuan. Kemudian kita lihat lagi bahawa segala perjuangan ini perlu diteruskan. Maka paling penting sekali tuan-tuan, Al-Quran dan Al-Hadis itu ada dua pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita terus mentelaahnya, mengamalkannya, memahaminya, tersebar luaskan terus kepada generasi kita, untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, generasi kita.
Pastikan mereka yang kita tinggalkan ini, mereka mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis ini dengan sebaiknya, bukan hanya sekadar menghafal, bukan hanya sekadar tahu, tetapi dia boleh menguasai, menghadamkan ilmu ini dengan baik dan menjadi seorang orang Islam yang berpribadi yang tinggi. Mereka tak akan sesat tuan-tuan jika mereka pegang Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka tak akan lagi, melainkan mereka sengaja mencari jalan yang sesat. Dan mereka akan terus berpegang dengan Al-Quran ini. Saya yakin sebenarnya tuan-tuan, permasalahan umat yang kita lihat sejak berzaman, perpecahan yang berlaku, pelbagai-bagai isu yang kita lihat, dengan pelbagai alirannya, dengan pelbagai musibahnya, dengan pelbagai perebutan kuasa antara orang-orang Islam, bukan kat Malaysia saja, seluruh dunia Islam ni, orang Islam kerjanya bertelagah tuan-tuan, berebut kuasa. Sejak zaman Nabi SAW wafat sahaja, kita lihat bagaimana berlakunya perebutan, bagaimana berlakunya peperangan antara umat Islam. Bukan orang kecil tuan-tuan yang berlaku, yang berperang, antara Aisyah isteri Nabi dengan Sayyidina Ali, antara Muawiyah dengan kawan-kawan dia dengan para sahabat yang lain. Mereka semua sahabat Nabi SAW. Kita tak katakan mereka ni buat salah dan buat dosa, tapi manusia kan, batu-batu api itu datang melaga-lagakan, yang ada berkepentingan syaitan lagi, nafsu lagi. Apatah lagi kita pada hari ini yang jauh dengan para sahabat, yang jauh dengan zaman Nabi SAW. Kalau sekadar nak bergaduh, nak berebut jawatan pengurusi surau, nak berebut pengurusi masjid, nak berebut ketua kampung, ahli parlimen, adun, nak berebut nak jadi menteri, nak jadi raja, yang mengaku raja pun macam, yang nak mengaku raja kapur je tak ada. Mengaku dia keturunan raja ini macam-macam tuan-tuan. Semua ini adalah perkara yang berlaku, permasalahan yang dihadapi oleh umat ini. Dan pernah satu hari Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadisnya, Nabi cerita secara cerita ke tuan-tuan, satu hari mengikut Imam Muslim dan Bukhari, dia kata apa, Nabi SAW an Abi Zaid Amrin ibni Akhtaba al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadaratiz zuhri fa nazala fa shalla summa sa'ida al-minbar fa khataba hatta hadaratil asr summa nazala fa shalla summa sa'ida al-minbar hatta gharabatis syams fa akhbarana ma kana wa ma huwa ka'in fa'alamuna ahfazuna, yang bermaksud daripada Abu Zaid, yaitu Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh berjemaah dengan kami. Kemudian baginda terus naik ke atas mimbar dan berkhutbah hingga sampai masuk waktu zuhur, memberikan nasihat, tausiah sampai zuhur tuan-tuan, daripada subuh. Kemudian baginda Nabi SAW turun dari mimbar dan solat zuhur bersama-sama dengan kami. Setelah selesai solat zuhur, baginda naik mimbar lagi dan menyambung khutbahnya sampai masuk waktu asar. Maka baginda SAW turun dari mimbar daripada solat asar bersama-sama. Setelah selesai solat asar, baginda naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan khutbahnya hingga tenggelam matahari. Baginda memberitahu kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Maka sesiapa paling bijak di antara kami, dialah yang paling banyak menghafal. Nabi menceritakan dalam khutbah seharian itu, daripada subuh sampai ke maghrib, Nabi menceritakan perihal tanda-tanda akhir zaman, apa yang akan berlaku di akhir zaman, apa yang patut kita buat di akhir zaman. Dan kita pun dah tahu, kita pun memang berada di hujung-hujung zaman. Dan 1433 Hijrah, daripada zaman Nabi SAW. Dan tanda-tanda kecilnya memang sangat banyak, tanda-tanda besarnya belum lagi. Tetapi orang-orang kita ni
belum keluar tanda besar lagi, dah pelbagai spekulasi dah dibuat. Tak baca hadis pun pilih-pilih kan. Sebagai contoh, ada orang tuan-tuan beritahu dengan saya, dia siap beli beg. Dah beli peralatan, nak ke mana, nak masuk dalam hutan kan. Dia kata zaman hari ni zaman dah pincang, Nabi dah suruh dah, akhir zaman nanti kita lari dalam hutan semua. Dia baca hadis tuan-tuan. Memang betul ada hadis tu yang menyuruh kita lari dalam hutan. Bila tuan-tuan? Nanti kita akan dengar kupasan daripada para guru kita berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Dapat cari penceramah yang boleh kupas ni bagus tuan-tuan. Supaya kita rasa insaf yang tinggi kan. Ustaz daripada kuis tu datang ke saya cerita tentang kelahiran Dajjal, tentang Ya'jud wa Ma'jud kan. Di sebenarnya tentu akhir zaman tu tanda besarnya adalah apabila kerosakan umat bermaharaja lela, kemudian turunnya Dajjal kan. Dia turun Dajjal, maka ketika itulah turunnya Isa Al-Masih bersama-sama dengan Imam Mahdi. Dua pemimpin inilah yang akan memusnahkan Dajjal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunnya Ya'jud wa Ma'jud. Itu dia punya urutan dia. Dasar hadis yang panjang ni lah. Maka Nabi Isa dengan Imam Mahdi tak mampu nak lawan Ya'jud wa Ma'jud. Akhirnya Allah Taala matikan Ya'jud wa Ma'jud begitu je dengan kuasa Allah Taala. Lepas itu umat Islam kembali menjadi kuat. Kemudian umat Islam menjadi lemah. Ketika itu bila lemah, dah tak ada lagi dah pemimpin yang bakal menggantikan pemimpin besar. Dah tak ada Nabi Isa, dah tak ada lagi Imam Mahdi. Ketika itu berlakulah kerosakan umat Islam ni dengan sangat dahsyat kan. Barang siapa yang nak menyelamatkan iman pada waktu itu, tu disuruh lari dalam gunung. Lari ke gunung, lari ke hutan. Ni Dajjal tak datang lagi, Isa tak datang lagi kan. Mahdi tak datang lagi, baru datang Covid kan. Saya bawa beli beg nak lari dalam hutan. Dia kata semua orang ni secara ni, para ulama, para mufti ni ikut cakap Dajjal. Dajjal tak keluar lagi kan. Dia punya mudahnya percayanya dengan sebaran-sebaran. Ini kumpulan anti vaksin tuan-tuan. Sebaran dia macam tu sebaran dia kan. Saya cakap ni bukan orang lain, ahli keluarga saya sendiri kan. Dah beli beg tuan-tuan, dah beli beg. Saya tanya dia pergi hutan mana, aku tahu kan. Tahu hutan Ulus ni masuk hutan dekat Kenaboi, masuk hutan Simpang Bangi je ke 2 hari je ke masuk keluar balik. Ingat hutan tu macam duduk situ boleh ada orang bagi makan ke kan? Tidak. Dia tak faham tuan-tuan. Kita kena faham tadi bahawa akhir zaman tadi memanglah akan berlaku pelbagai fitnah. Namun kita kena tetap beramal. Sama ada kita mati berhadapan dengan fitnah itu, jika kita mampu lari daripada fitnah itu, kita pun mati juga dengan amalan tuan-tuan. Bukan bermaksud bila kita kata adanya musibah, adanya fitnah kehidupan, kita terus ikut fitnah itu, lepas tu kita nak mati dalam keadaan beriman. Tidak tuan-tuan. Lepas tu kita kena pastikan diri kita ni mencari amalan ini dengan sebaik-baik. Dalam khutbah yang panjang yang Nabi yang saya ceritakan tadi ini, bagi Nabi SAW telah menerangkan hal-hal berkaitan dengan makhluk daripada permulaan penciptaannya hinggalah ke akhir zaman, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzah dan hari kiamat. Berkata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, terkadang aku melihat sesuatu yang telah aku lupakan, maka kembali ingatanku kepada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengingatkan kembali, samalah halnya dengan kamu yang mengenali semua sahabat. Dia dah lama hilang, kita kembali mengingat kembali sahabat-sahabat kita. Bila masuk usia lanjut macam kita tua-tua ni, maka sibuk nak reunion, betul tak? Kan? Jawab Pak Haji, dah umur dah 70 tahun, tiba-tiba jumpa kawan lama sekolah rendah yang masih hidup lagi. Suka tak? Tentulah suka. Begitulah juga dengan amalan kita ni. Sekali-sekali kita renung kembali apa yang Nabi dah ceritakan dahulu tentang kehidupan-kehidupan yang bakal kita hadapi, supaya kita kembali memperkukuhkan iman dan memperbanyakkan amalan. Lepas tu pagi ini saya tak nak cakap panjang tuan-tuan, khutbah pagi ini kan? Apa pun
kita duduknya sama ada kita sebagai seorang orang biasa, kan? Pasti kita ada orang bawahan. Paling kurang pun bagi yang dah berkahwin, dia ada anak, ada isteri. Itu tanggungjawab dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu pemimpin akan dipertanggungjawabkan kepimpinan kamu. Besar sikit dah jadi atuk, kan? Ada atuk dah ada besar kat bawah tu. Ada isteri, kan? Ada anak, ada menantu, ada cucu, kan? Dan naik pula jadi tok wan, kan? Dia ada tok wan, dia ada anak, dia ada menantu, dia ada cucu, dia cicit, makin besar macam sepohon pokok, kan? Itu baru dalam keluarga kita, dalam salah silah kita, tuan-tuan, dalam nasab kita je pun dah besar dah. Itu semua tu akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu pemimpin. Belum lagi kita pegang JK surau, jaga masyarakat, pegang JKK taman, pegang MPKK, pegang pula jawatan sebagai ahli majlis, pegang pula jawatan sebagai esko, pegang pula jawatan sebagai ahli parlimen, sebagai menteri, sebagai MB, sebagai perdana menteri, sebagai menteri, sebagai raja. Makin besar, tuan-tuan, makin besarlah dia punya tanggungjawab dia. Dia buat, dia dapat. Dia tak buat, dia tanggunglah. Janganlah kita kira dosa orang, kita kira dosa kita, tuan-tuan. Kita yang dengan anak isteri seorang kat bawah tu, kan, yang belum lagi dapat isteri kedua, ketiga lagi, kan? Nak cerita bab kahwin suka sangat, kan? Isteri yang seorang tu mampu tak kita didik dia dah? Anak yang seorang belum lagi anak ramai, anak seorang, anak dua, kan? Mampu tak kita pastikan anak kita tu 5 waktu solat tu on time? Azan sama-sama sembahyang, azan sama-sama kita berbondong ke surau. Berjaya tak, tuan-tuan? Tak berjaya, tuan-tuan. Tak berjaya, kan? Dia boleh buat tapi tak sama macam apa yang kita buat. Itu cabaran yang perlu kita laksanakan. Sedangkan Allah Ta'ala sebutkan lagi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Ini peringatan-peringatan yang sering dibaca, yang sering diungkapkan kepada kita bahawa amalan memang kena dibuat. Dan musibah ditunjukkan nak bagi tahu harta tu akan binasa macam tu. Bumi ni akan binasa. Semua orang tahu kiamat akan berlaku, akan binasa bumi ni, akan runtuh langit ni. Yang kekal amalan. Yang terbaru banjir besar. Kita lihat bagaimana harta tenggelam, baru tahu kuasa Tuhan. Air tu tak bergerak-gerak, air tu, tuan. Baru tahu bila air tu datang, ingatkan air tu lembut, boleh diminum, tuan-tuan, boleh diminum. Bila datang tolak kita, terbang ke sungai, tuan-tuan. Angka kematian dah cecah 34 orang. Hari ni mungkin jumpa lagi. Tu sikit, tuan-tuan. Yang mati Covid berapa ratus, berapa ribu orang. Tak nampak, kan? Yang mati banjir ni dikira-kira dengan jari, cari salah orang. Ni kerana kau orang mati ramai. Sedap je, kan? Yang mematikan, yang menghidupkan bukan Pak Menteri. Yang mematikan itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala kata nak hidup, kan? Nak hidup, kan? Tertimbus sekali pun dihidup, tuan-tuan. Kalau kata dia belum sampai ajal je, jatuh kapal terbang, tuan-tuan. Tan Sri Ghazali, kan? Jatuh kapal terbang, tuan-tuan. Hidup, tuan-tuan. Ada orang jatuh kat longkang sikit je mati. Tergelincir je mati, kan? Ada orang pun tak tergelincir, tak pergi hutan, tak ada kapal terbang, tak kena banjir, tak katil, tuan-tuan, kan? Macam semalam salah seorang sahabat bin Amal, kan? Bin Amal bertugas di Bukit Canggang. Bukit Canggang ke lupa. Kat Banting sana, kan? Tengah-tengah buat kerja-kerja amal, bantu sakit dada, kan? Sakit dada, baring, beri bantu CPR, meninggal dunia, tuan-tuan. Pergi dari rumah, keluar rumah sehat walafiat, bekerja sehat walafiat, Tuhan nak ambil nyawa, tuan-tuan. Macam tu je. Menunjukkan bahawa jangan sekali-kali kita meletakkan bahawa kematian, kerosakan itu datangnya daripada kuasa manusia. Tidak. Memanglah asbab itu datangnya daripada kerja-kerja manusia. Contoh, alam sekitar yang rosak memang asbabnya daripada manusia yang buat. Tapi penentunya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah yang kita kena faham, kan? Makna iradah dan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala itu
Walaupun apa yang terjadi, bila Allah tak izin, dia tak jadi, tuan-tuan. Bila Allah tak izinkan, maka berlaku. Sebagai orang beriman, bila berlaku musibah, jangan kita susah hati, redha, terima. Kita cari penyelesaian, itu tanggungjawab kita. Harta dah habis diganti, itu tanggungjawab kita. Kena cari, dia nak bagi makan, kita ada tanggungjawab. Kalau rumah saya kena, tuan-tuan, saya ada anak 2-3 orang, takkan saya nak buah pokok? Takkan saya nak biarkan ahli keluarga saya tinggal bawah pokok, tuan-tuan? Maka kewajipan saya sebagai ketua keluarga nak pastikan ahli keluarga saya dilindungi. Dan kurang-kurang pun duduk dalam kemah macam kat Kelantan dulu tahun 2014. Tinggal dalam Kebun Getah bawah kemah camping tu beberapa bulan, sementara menunggu rumahnya siap dibina, kan? InsyaAllah manusia lain akan datang membantu, tapi redanya kena ada, sabarnya kena tinggi. Itu yang diajar oleh Islam, itu yang diajar oleh kita, kan? Bukan mencaci maki orang, bukan mengadu domba. Itu semua datangkan dosa, kan? Dah lah diuji buat dosa lagi. Dah diuji itu kena sabar, tabah. InsyaAllah akan ada orang akan bantu, kan? Orang bantu ni sentiasa ada, tapi amalan kena dijaga. Antara amalan selain beramal ikut yang kita biasa amalkan, sembahyang, puasa tu, amalan berkata baik itu yang paling susah nak buat, kan? Mulut celupa. Sedangkan Islam kata cakap yang baik-baik, jangan mengumpat, jangan mengadu domba, jangan fitnah. Itu semua kan dosa, tuan-tuan, kan? Maknanya kita meninggalkan perkara yang dosa tu amalan lah, buat yang baik-baik, kan? Sedekah tu baik, pada masa sama ucapkan terima kasih. Dah orang bagi pun tak ucap terima kasih, kan? Dah dibantu oleh negara pun dia kata tak guna bantu, kan? Biarlah orang ramai yang bantu. Itu semua adalah suara-suara yang bongkak, tuan-tuan. Dah lah kena dibantu, bongkak lagi, kan? Seolah-olah segala-galanya kita boleh hidup sendiri. Sedangkan, kan, Islam mengajar kita apa? Ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu sesama kamu, untuk kebaikan dan untuk ketakwaan. Jangan kita bertolong-tolongan kepada perkara maksiat. Saya yakin berapa ribu orang turun membantu, kan? Memang itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang pergi bantu sila, yang tak pergi bantu janganlah kutuk orang yang bantu, kan? Alah, ni bantu ni nak cari duit, kan? Yang bantu nak cari nama, jangan cakap macam tu, kan? Sekurang-kurangnya kita tak bantu, kita mendoakan orang yang pergi. Ya Allah, permudahkan urusan sahabat-sahabatku yang bantu mangsa banjir, kan? Ya Allah, permudahkan sahabat-sahabatku yang pergi bantu orang susah, yang tolong orang-orang asnaf tu. Macam itulah cara kita bermuamalat, kan? Mana semua perkataan yang kita buat tadi, pastikan semuanya mendatangkan amalan. Kalau dengan celupanya tolong orang celupa, habis pahala kita. Buat kerja pun tunjuk-tunjuk, kan, bangga-bangga pun, habis amalan kita. Yang kena musibah pun duk tak sabar, kan, duk tak redha, tak jaga pula ibadat, habis amalan kita, tuan-tuan. Maka semua itu mengajar kita bahawa penting ini kita kembali balik kepada real yang sebenar, bahawa Allah menyebutkan sesungguhnya manusia dan juga jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan jadikan jin dan manusia ini tugas kita satu saja, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kiralah kita berada di mana pun, kan? Makin besar tanggungjawab, makin besarlah pengabdian yang perlu dibuat. Tawaduknya makin besar kita, makin tinggilah tawaduknya sepatutnya yang ada. InsyaAllah kalau itu yang diperlakukan oleh rakan-rakan kita semua, InsyaAllah keberkatan itu akan datang. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya sebuah penduduk itu, dia bertakwa, dia bertakwa maksudnya melaksanakan perintah Allah, maka Tuhan akan datangkan keberkatan di kawasan tersebut, sama ada datangnya daripada langit ataupun daripada bumi, kan? Kita buka surah Al-A'raf ayat 96 menceritakan, jika ada satu penduduk yang melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, yakinlah keberkatan itu akan turun. Okey, tuan-tuan, saya tak dapat panjang-panjang. Pagi ini ada orang nikah, kan? Nanti kena berhenti sekejap lah, kan? Dalam pukul 8.30 orang nak nikah.
Jadi insya-Allah tuan-tuan, penghujungnya sebagai muhasabah kita pada pagi ini, bahawa marilah kita bersama-sama terus menjaga amalan kita. Yang dah tertinggal tu jangan kita biarkan. Yang akan datang kita rebutkan. Umur kita tak tahu lagi, esok ke lusa ni Tuhan nak bagi lagi ke tidak umur kita, saya pun tak tahu lagi mesti datang semula ke tak surau ni. Yang pastinya apa yang ada tu akan kita tinggalkan. Yang belum ada itu adalah amalan yang perlu kita cari, insya-Allah. Dan saya doakan tuan-tuan sihat walafiat, dilindungi oleh Allah Ta'ala, dipelihara dari sebarang wabak dan penyakit. Dan kita berdoa semua seluruh umat dalam negara kita ini sentiasa teguh pegangan agamanya dengan ahli sunnah wal jamaah, dan menjauhkan segala bentuk persengketaan. Dan kita lupakan segala bentuk persengketaan, kita bersatu padu untuk bersama-sama beramal, meningkatkan amalan kita sehari-harian dengan baik dan cemerlang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min salawatika syai'. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min barakatika syai'. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min salamika syai'. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu